Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sebenarnya seharusnya dekat dengan hati kita. Cumanya saya yakin bahawa kebanyakan ataupun ramai daripada kalangan penonton tidak merasakan ini suatu beban, tidak merasakan ini suatu isu yang berkait tentang security, tentang keselamatan, khususnya bila bercakap tentang makanan. Kerana kita selalu memandang enteng elemen berkait tentang bagaimana makanan yang terhidang di hadapan kita itu sudah tersedia seadanya dengan segenap usaha perdagangan, import, ekspor. Tetapi kita berdepan dengan risiko, khususnya dalam senario bila mana berlakunya ketidaktentuan cuaca, krisis iklim misalnya, juga hambatan dalam konteks keselamatan serantau. Kita akan segera berdepan dengan keadaan di mana bekalan makanan yang ada ini mungkin tidak cukup untuk menampung kesejahteraan rakyat. Jadi topik pada malam ini sebenarnya seharusnya sangat dekat dengan hati anda semua penonton, dan kami bawakan secara langsung pada malam ini dalam naratif 3 panelis, 2 di studio dan 1 secara dalam talian. Berbincang tentang security makanan dan juga realiti ancaman cuaca, krisis iklim ini semua akan kita berikan suluhan bersama panelis yang pertama, Datuk Wira Dr. Rais Husin, Ketua Pegawai Eksekutif Amir Research. Datuk, Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah newborn. Oh yes. Baby boy. Yes. Bila tu berapa usianya? 5 hari? 3 hari. 3 hari. Masih lagi penat kiranya. Kena kata orang pergi mari lah untuk menguruskan ini. Tahniah kerana sempat dan terima kasih kerana bersama kami. Di sebelah Datuk Wira adalah Profesor Dr. Muhammad Rafi Yusof, Pengarah Institut Pertanian Tropika dan Security Makanan UPM. Prof, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak yang kita dia selalunya Prof bincang macam ini, kadang-kadang yang off air itu lebih intriguing. Ya. Lebih panas kan, sebab no holds barred perbincangan yang off air itu. Ya, betul. Terima kasih Prof. Awal sama-sama. Sampai memberikan kesempatan untuk saya meneroka pemikiran Prof, dan ni teman lama saya tidak bersama, Nur Fitri Amir Muhammad secara dalam talian. Fitri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kerana bersama. Fitri adalah penyelidik Forum Kedaulatan Makanan Negara secara Skype bersama. Fitri juga masih pesawah setiausaha Saya setiausaha pesawah. Ya, okey. Jadi saya sebutkan tadi saya bergurau. Di dalam NGO saja tidak ada perebutan kerusi ya. Jadi terima kasih Fitri kerana bersama pada malam ini. Fitri akan bercakap dari kacamata Forum Kedaulatan Makanan ini. Saya mulakan Fitri dengan tetamu di studio dulu ya. Bersabar bersama kami menerusi Skype. Saya kalau boleh dengan Datuk dulu. Datuk, saya nak sebut apa ya? Wirawan food security ke apa, merata-rata Datuk bercakap tentang ini, tapi saya merasakan bahawa kita perlu bantu untuk amplify supaya sejauh mana kita boleh memberikan bekas kepada rasa. Tapi sepanjang jihad, mujahadah Datuk di dalam menyampaikan mesej ini, apa halangan, apa hurdle sebenarnya sebelum idea yang Datuk bawakan itu boleh internalize di dalam sistem yang ada, Datuk? Untuk sesebuah negara macam Malaysia, di mana kita mempunyai 33 juta penduduk dan lebih kurang 5 ke 6 juta penduduk yang datang daripada luar negara sebagai pekerja dan semuanya, lebih kurang 40 juta di Malaysia. Isu keterjaminan makanan ini perlu dijadikan satu agenda negara, a national security agenda. Kalau dikatakan perjuangan yang kita banyak utarakan Amir Research ni, yang membuat kajian-kajian, kita lihat kepada trend-trend dalam isu keterjaminan makanan, di mana negara-negara yang begitu baik, macam Scandinavian country, hatta negara yang tidak mempunyai tanah begitu banyak seperti Singapura pun ranking dia lebih tinggi daripada kita. Jadi kita harus melihat mengapa mereka menitik beratkan keterjaminan makanan. Kalau kita lihat kepada negara Malaysia, bila kita start dulu, kita adalah satu agrarian country. Kita ada pertanian yang cukup baik, mungkin belum cash crop masa itu, lebih kepada pemakanan. Dan hatta kita mempunyai universiti yang kita panggil Universiti Pertanian Malaysia. Alhamdulillah, banyak perkara-perkara berlaku pada masa itu. Tetapi ini pertengahan 80 ataupun 85, di mana satu shifting in paradigm. Kita beralih kepada industrialization. Tapi bila kita buat excessive industrialization dan cash cropping, kita lupa kepada
keterjaminan makanan in terms of food ni. And what we do, then kita ada banyak konsultan yang datang mengatakan comparative study, competitive advantage. Kita boleh import beras daripada negara Thailand lagi murah, all kind of things. Then at the end of the day, our food security it's been very, very poor. Kalau kita lihat GFSI yang baru ni, Global Food Security Index, we are ranked 41 out of 113. Kalau kita lihat kepada certain elements dalam ranking itu, kita kena berhati-hati sebab dalam kita melihat permasalahan dalaman seperti if I ask you, apakah arable land ataupun tanah yang digunakan pakai untuk pertanian di Malaysia is one of the lowest in the world, 2% saja. Bangladesh 22%. Mengapa ini sudah boleh berjadi? Maksudnya tanah digunakan pakai untuk pemakanan, food. So there has been an absence of proper execution of policy. Polisi banyak macam-macam polisi ada. Tapi executing the policy there was a gap. I think untuk pentadbiran kali ini Datuk Seri Anwar ada mengatakan keterjaminan makanan merupakan satu perkara yang penting. Ingat dia ada lebih kurang 7 cost of living, digitization dan food security ataupun keterjaminan makanan is one of the flagship. Dan kementerian pun ditukar nama, Kementerian Pertanian kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. This is a good start. Tapi kita tidak boleh bergembira dengan kosmetik. Kita perlu mengambil iktibar semasa COVID di mana pengimportan beras semua berhenti sebab all the countries blockade sebab mereka nak untuk guna pakai mereka. Malaysia, kita perlu bergegas ke India untuk meminta supaya disupply beras. Hatta beras pun kita belum self-sufficient. I'm not even talking about sovereignty. Self-sovereignty. Sovereignty is, I think, dah utopian dah. It's not easy to achieve. Self-sufficiency boleh. Jadi, banyak contoh-contoh yang kita boleh guna pakai seperti Singapura, seperti all the many Scandinavian countries, Netherlands. Sekarang ni, saya rasa 2 step perlu dilakukan secepat mungkin. Satu, food security must be made as a national security agenda. Perkara ini berlaku kepada semua negara-negara yang ranking GFSI tertinggi. So, food security is a national security agenda. Keduanya, kita tubuhkan satu agensi, Malaysian Food Security Agency. Lebih kurang macam apa yang dilakukan di Singapura dan juga di negara-negara yang maju keterhadapan dalam keterjaminan makanan. And these 2 things is very critical, very important, must be done now. Datuk sudah memulakan dengan konklusi perbincangan kita. Ada masalah. Itu menariknya dinamika perbincangan kita ni. Prof, sejauh mana berkongsi concern, keprihatinan, kebimbangan Datuk tadi? Saya sebenarnya sangat bersetujulah dengan Datuk Wira tentang sekuriti makanan ini adalah satu aspek yang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan rakyat bagi sebuah negara, termasuk negara kita. Dan sekiranya penduduk negara ini ataupun mana-mana negara yang tidak cukup makan apa semua akan mengakibatkan huru-hara. Lebih teruk daripada peperangan. Jadi sebab itu adalah sangat penting bagi kerajaan untuk menyediakan makanan. Maknanya dari segi ketersediaan makanan perlu ada. Maknanya dari segi penawaran bekalan makanan tempatan dan sebagainya. Tapi negara kita sebenarnya walaupun seperti mana yang Datuk Wira bagi tahu bahawa kedudukan kita adalah 41 dalam indeks sekuriti makanan dunia ini. Tetapi ini kedudukan yang menurun, saya kira. Ya, kedudukan tahun lepas kita berada pada kedudukan 39. Tapi pada tahun 2022 telah menurun 2 anak tangga kepada kedudukan 41. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain, kita dapati bahawa kita boleh katakan bahawa Malaysia masih lagi baik berbanding dengan
negara Indonesia, Vietnam, Thailand dan sebagainya. Kita kedudukan yang kedua di Asia Tenggara. Dan kita dapat... Mungkin kerana itu kita complacent. Tidak selalu saja itu ayat yang we are not expert. Tapi sebenarnya kita perlu ambil kira juga tentang seperti mana tahap kecukupan makanan ruji kita seperti beras. Kita hanya pada tahap 65% saja. Dan 35% lagi kita import daripada negara-negara luar. Sekiranya ancaman mana bekalan makanan dunia berlaku, negara pengeluar seperti Thailand, Vietnam dan sebagainya, mereka ini memberhentikan, seperti mana yang Datuk Wira beritahu, memberhentikan pengeksportan beras, maka ini akan mengancam kesejahteraan dan security keterjaminan makanan negara kita. Jadi atas perkara inilah kita perlu fikirkan, dan sememangnya kerajaan kita mempunyai polisi-polisi yang begitu baik dan komprehensif untuk menjamin, untuk meningkatkan keterjaminan makanan negara. Jadi tetapi kita tidak mahu bahawa polisi ini hanya di peringkat kertas sahaja, tetapi perlu dilaksanakan. Perlu dilaksanakan. Seperti mana aktiviti contohnya dalam dasar ataupun pelan tindakan sekuriti makanan negara 2020 hingga 2025, perlu perluasan keluasan sawah untuk meningkatkan sekuriti makanan. Tapi sebenarnya pada hakikatnya realitinya ialah sawah semakin mengecil. Keluasan sawah semakin mengecil, dan juga dari segi peratus tahap security, maksudnya tahap sara diri kita masih 65, makin merosot dari tahun ke tahun. Dua perkara yang saya petik daripada tuan-tuan berdua sebelum saya beralih kepada Fitri adalah polisinya bagus. Dua-dua panel menyebut itu. Tetapi seolah-olah ada seperti halangan. Saya beri ruang itu dulu untuk komentar dari Forum Kedaulatan Makanan, Fitri Amir bersama. Sila Fitri. Komen dulu tentang polisi. Kedua-dua panelis kita di studio kata polisi bagus, tetapi di dalam pelaksanaan bermasalah. Ya, betul. Terima kasih. Kedua-dua panel tadi, Prof dan Datuk ada sebut berkenaan dengan Global Food Security Index. Jadi kami di Forum Kedaulatan Makanan ini, kita tidak menyebut kita Forum Keterjaminan Makanan, kita sebut Forum Kedaulatan Makanan. Kerana kita melihat Global Food Security Index itu dia ada ironi itu juga, kerana contohnya Singapura mendapat kedudukan yang tinggi, nombor 1 di Southeast Asia ni. Tetapi Singapura hanya menghasilkan 10% saja makanan dia sendiri. Dan kebanyakannya pun ikan. Apatah lagi beras ni. Kalau beras 100% lah import. Jadi bagaimana sebenarnya Global Food Security Index ini dikira, bagaimana calculationnya. Jadi apabila kita meneliti bahawa calculation yang digunakan oleh Global Food Security Index ini, dia punya variable itu banyak. Variable itu menjurus kepada dasar-dasar ekonomi bebas, free trade. Bermaksud lebih bebas ekonomi sebuah negara itu, maka markahnya akan lagi tinggi. So dia punya idea tu simple. Idea dia adalah makanan boleh keluar dan masuk dalam negara itu, ataupun makanan lebih mudah untuk masuk. Maksudnya tidak ada tarif, tidak ada cukai dan tidak ada kota dan sebagainya. Yang kita boleh faham Singapura sebab dia tidak ada petani yang dia perlu lindungi. Jadi kalau bawa masuk beras banyak mana pun, farmers tidak akan ada masalah untuk menjual. Maksudnya dia tak ada farmers pun. Dan sebab itulah kita mengatakan bahawa kita kena melihat perkara ini dari sudut pandang yang berbeza. Global Food Security Index penting kerana dia juga mengukur kebersihan makanan, tahap kebersihan makanan, tahap sama ada makanan itu ada kuantiti racunnya berapa, kemudian
akses jalan raya untuk makanan itu dihantar ke perkampungan dan sebagainya. Jadi ini semua adalah faktor mengapa markah kita rendah lah. Walaupun Thailand sebagai pengeksport beras, dia lebih rendah kedudukannya daripada kita. Jadi bagi saya kita perlu melihat kepada food sovereignty. Yang mana food sovereignty ini adalah satu konsep yang pertama kali dideklarasikan oleh civil society pada tahun 2007 di Mali di dalam deklarasi Nyala ni mengatakan bahawa kita perlu fokus kepada 7 perkara yang antaranya adalah kita kena fokus kepada makanan, pertanian untuk makanan kepada rakyat. Bermaksud bukan biofuel contoh. Bukan 100% kelapa sawit contoh. Kita perlu membina knowledge and skill untuk petani. Kita kena work with nature. Kita kena value fruit provider. Kena localize food system. Kena put control locally. Dan kita kena lihat bahawa makanan ini adalah suatu yang kita seperti mana yang tadi Datuk sebut, makanan ini suatu yang sakral. Kita tidak boleh buat calculation lah, untung dan rugi. Maksudnya ini adalah national security. Jadi kalau kita perlu membelanjakan berbilion ringgit untuk makanan, itu perlu. Dia tidak ada calculation untung rugi lah. Jadi ini konsep yang kami bawa di dalam forum kedaulatan makanan. Saya tidak berniat untuk menjadikan ini sebagai academic exercise kerana realitinya kita masih berdepan dengan tak cukup dan berbahaya. Jadi sama ada ia GFSI ataupun sovereignty ini, saya masih nak beri ruang ini kepada Fitri. Bagaimana sepatutnya dilakukan secara berbeza perdebatan kita malam ini kalau itu hujah yang dibawakan oleh Fitri Sekretari, sebelum saya pulangkan semula ruang ini kepada kedua-dua panel. Tapi kita berehat terlebih dahulu. Masanya untuk Fitri dan teman-teman yang lain kita minum dulu, kembali jurus selepas berjeda seketika. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda. Apa arti kemerdekaan kalau rakyat tidak dibebaskan? Saya selalu bicara tentang surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad, dan di situ disebut bagaimana falah tahamal aqabah, bagaimana boleh angkat darjat ketinggian kita ini dari sudut nilai hidup. Jawabnya fakku raqabah, bebaskan manusia dari apa bentuk penindasan kehakiman dan penawar. Kita ada kuasa, saudara, kerajaan perpaduan kuat sekarang. Yang mengigau masih mengigau. Tetapi kerajaan alhamdulillah masih kuat. Kuat untuk apa?
kuat untuk melaksanakan program yang kita janjikan kepada rakyat. Fakku raqabah. Bebaskan manusia dari apa juga cengkaman, menghina mereka, menghamba abdikan mereka. Dan ini tanggungjawab kita terbesar. Pertama, memang dirujuk kepada Kebak Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Dan Yang-Pertuan Agong memberi pandangan supaya semua keputusan harus terikat dengan keputusan Majlis Raja-Raja Melayu. Iaitu Allah tidak boleh digunakan di Semenanjung dan kelonggaran diberi di Sabah dan Sarawak. Jadi tidak timbul sama sekali soal tidak dirujuk. Pendirian kerajaan hari ini dalam keputusan Jemaah Menteri memperaku keputusan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Satu, nama Allah tidak boleh digunakan di Semenanjung Tanah Melayu. Kedua, kelonggaran diberikan dengan syarat-syarat untuk Sabah dan Sarawak. Dan inilah yang keputusan dibuat yang menyebabkan tidak ada rayuan dalam kes pentadbiran. Iaitu dalam keputusan hakim, ini keputusan pentadbiran dan bukan keputusan theological. Ya, kita bercakap secara langsung tentang sekuriti makanan. Tiga panelis di studio iaitu Datuk Wira Dr. Ais Husin, Profesor Dr. Muhammad Rafi Yusof dan juga Nur Fitri Amir Muhammad. Saya gantung satu persoalan, saya berikan ruang itu kepada Fitri Amir. Dengan menggarisbawahi bahawa saya tidak mahu membawa perbincangan ini soal kedaulatan ataupun sekuriti makanan kerana saya kira yang perlu kita tangani adalah bagaimana mengatasi masalahnya. Tetapi soalan yang saya sebutkan kepada Fitri seketika tadi, dengan pendekatan yang berbeza itu, bagaimanakah seharusnya kerajaan hari ini melakukannya secara berbeza supaya kita tidak terus-terusan berdebat tentang ini? Fitri. Okey, saya nak berkongsi satu pengalaman saya. Okey. Satu ketika dululah dalam awal tahun 2020 Pesawah Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, kita ada diskusi dengan waktu ketika itu Council of Elders lah Tun Daim jadi kita tahu dia ada banyak dia punya temu bual dengan Tun Daim. Dia punya idea dia berkenaan dengan kemiskinan pesawah ni berbeza dan dia cakap kepada kami pada ketika itu, dia kata hampa ni terus menerus ditanam padi ni buat apa? Yang hampa pergi berjuang untuk petani-petani ni, benarnya industri padi dan beras ni lah yang akan menyebabkan kita akan terus miskin. Yang ini sama seperti yang MB Kedah baru-baru ni pun sebut industri padi dan beras ni akan menyebabkan kita terus miskin. Itu istilahnya. Jadi kita kata habis tu kita nak makan apa? Jadi dia kata sebenarnya kita kena outsource kita punya penghasilan makanan ini. Kita pergi beli tanah di negara-negara luar, Kemboja ke Vietnam ke, kita tanam padi di sana, kita gunakan cheap labor di sana, kemudian kita import makanan kita padi. Jadi petak-petak sawah ni boleh digunakan untuk perindustrian dan sebagainya. Idea tu nampak menarik, logik juga Jadi di sinilah sebenarnya konflik-konflik idea ni. Maksudnya saya memerhatikan bahawa idea-idea berkenaan dengan apa itu food security ni sebenarnya di Malaysia ini tidak sama, tidak ada satu kesatuan di situ. Food security yang kita nak begini kerana ada antaranya yang mengatakan jika kita ada duit kita akan food secure macam di Singapura. Tetapi seperti mana yang kedua ahli panel sebut tadi, tidak semestinya kerana bila ada pandemik, contohnya macam apabila Malaysia menyekat ekspor ayam, orang kata menggulupor rakyat Singapura nak mendapatkan bekalan ayam. Jadi apa yang diwawarkan adalah kita kena pergi ke arah konsep yang lebih industri. Contoh grand design industri padi dan beras sekarang ini. Kalau Tuan Syed pernah dengar, memang sekarang ni sedang dikempenkan adalah smart sawah berskala besar, smart SDB.
Jadi konsep Smart SBB ni adalah kononnya pesawah-pesawah yang ada di Malaysia ini tidak reti untuk bersawah. Jadi hasilnya rendah. Jadi biarkan saja company-company, anchor company ini mengambil alih, diuruskan oleh CEO untuk menguruskan benda dan menghasilkan hasil yang tinggi. Kemudian akhirnya petani-petani ini hanya akan jadi pekerja saja. Dia akan bekerja di situ dan tanah itu dia akan diuruskan oleh syarikat-syarikat. Jadi ini sebenarnya apa yang sedang diusahakan oleh kerajaan, di mana kita tidak bersetuju kerana sebenarnya apa yang dihadapi oleh petani-petani ini kerana mereka tidak ada kebebasan untuk menentukan apa benih yang mereka nak gunakan. Kalau mereka guna racun apa? Kalau mereka tidak mahu guna racun, mereka menggunakan organik. Mengapa mereka tidak dimasuk dalam sistem sistem subsidi maksud saya. Jika mereka ingin menyimpan benih, kemudian baja bagaimana baja yang digunakan sekarang ini formulanya sama, tidak mengikut agronomi tanah. Jadi isu-isu begini tidak dilihat secara orang kata rinci, menyebabkan kita mengambil jalan mudah. Kita uruskan industri padi dan beras ini, berikan company saja yang uruskan. Jadi ini adalah saya kira dia hanya akan tidak akan menyelesaikan masalah kerana company ini sifatnya kalau mereka tidak dapat 2-3 tahun mereka tidak dapat nak balik return, mereka akan stop sajalah. Berbanding dengan pesawah-pesawah kecil ini, mereka ni ada resilient, mereka tetap akan bertani kerana dia bukan sekadar ekonomi, dia adalah kebudayaan mereka, dia adalah satu tanggungjawab mereka. Jadi kita kena perkasakan petani-petani ini yang disebut sebagai food sovereignty. Jadi mereka ini ada kebebasan, mereka ada pilihan, mereka ada freedom. Saya percaya mereka ini akan boleh pergi lebih jauh. Sebagai satu contoh yang mudah, harga beras dikawal RM2.60, RM2.60 dah. Saya ingat berapa belas tahun. Jadi macam mana harga padi nak naik? Dan kos untuk bertani, mengerjakan bendang ini setiap tahun akan naik. Jadi subsidi itu tidak dapat menampung. Jadi maksudnya pesawah yang memberi subsidi kepada rakyat Malaysia. Kita fikirkan kerana harga kawalan itu. Itu sudut pandang yang menarik. Saya bangkitkan ataupun saya petik apa yang Fitri sebutkan ini dalam kerangka hujah dua panelis di studio di awal bahawa kita ada polisi yang bagus, tetapi pelaksanaannya tidak memberikan bekas yang sepatutnya. Fitri menimbulkan persoalan bahawa perspektif dan strateginya ada banyak pandangan yang... Apakah pandangan dan strategi yang cuba diungkapkan oleh Fitri itu mungkin sudah sedia terkandung di dalam polisi sedia ada? Saya nak beri ruang pada Datuk Wira dulu. Bagi pendapat saya, keterjaminan makanan ini kita perlu lihat daripada sudut keterjaminan makanan. Dia ada 4 factors actually. Availability, quality, macam tadi cakap tu. Dan kalau kita lihat kepada sudut keempat-empat tu, maka kita mempunyai polisi-polisi yang cukup bagus. Tapi cuba kita lihat kepada pelaksanaan. Kalau kita lihat kepada subsidi yang kita banyak guna pakai dalam pertanian, including sawah padi, kita allow them to fertilize across the land tanpa membuat apa they call it targeted fertilizing. So targeted fertilizing will reduce the cost sampai 70%. So kita boleh jimat besar dalam situasi itu. Keduanya, kita perlu ingat 2/3, ini statistik daripada global, 2/3 daripada supplier of food kepada global secara world is not companies. It's a small farm holders. Petani-petani. Jadi saya bersetuju perlu memperkasakan petani-petani ini. Tetapi bagaimana? Cara dia macam mana? Dulu kalau kita lihat kaedah pertanian yang lama, mungkin kita boleh memperkasakan menggunakan kaedah pertanian yang moden, 4IR. Macam saya bagi contoh, masa saya ada pengurusi salah satu agensi kerajaan, kita banyak introduce 4IR dalam fertigation ataupun fertigasi. Dan kita lihat dia punya output dia, impact dia in terms of yield ataupun pengeluarannya naik 33%. In terms of income kepada petani-petani kecil ni increase 22%.
this is very good. Tapi mengapa perkara-perkara macam ini tidak diperluaskan kepada semua? So, bagi saya, polisi itu ada. Tapi mungkin pelaksanaan polisi, dan saya mesti akui, kita tidak mempunyai satu agensi yang betul-betul melaksanakan yang monitor security market. Ini beras. Kita lihat kepada statistik lebih kurang 63% self-sufficient SSI, 63%. Tapi adakah kita tahu bahawa ada statistik tertentu mengatakan 10-11% tu ataupun 12% ni adalah masih smuggle from Thailand daripada 63%. This is a very black market thing. So bagi saya, perkasakan petani, perkasakan dengan cara kaedah pertanian yang moden, not just for IR, even fertilizer. Kita cuba memperkembangkan kaedah pertanian yang moden. Kalau kita ambil contoh Singapura, Singapura is not just free trade. Singapura mempunyai 3 strategi utama. Strategi pertama, 10% of apa dia nak gunakan untuk negara dia perlu ditumbuh, cultivate di Singapura. Selepas COVID ni, dia naikkan nombor tu. Tapi in terms of reality, 2%, 3%. Keduanya, dia beli. Singapura tidak mempunyai tanah. So dia beli import. Tapi import tu dia pakai mekanisme AI, Artificial Intelligence. Untuk satu produk, dia ada 114 supplier. So any given time, keterjaminan makanan on the table ada. Ketiga, dia ambil tanah. Macam di Johor juga. Apa dia buat? Air. Takut air kan? So air tu dia bawa pergi ke ni. Siapa jaga dia punya air tu? Tentera dan polis daripada Singapura yang jaga. So what I'm trying to say is, strategi untuk negara ini akan berbeza-beza. Singapura tidak mempunyai tanah. Kita mempunyai tanah yang besar. Dan kita mempunyai unemployed dan underemployed. Jumlahnya lebih kurang 1.6 million. 1.2 million underemployed and then another 600,000 according to the DOSEM punya statistik baru ni. So it's a huge amount of people. Kita ada tanah. And what is the import bill every year? 75 billion hingga 80 billion. And according to the trajectory ni, it's growing. And dalam statistik tu tidak pula di-include benda-benda makanan macam noodle, ramen apa semua, tak ada. Ini just dia ni. So what I'm trying to say is that market besar. Right? Polisi ada. Kewangan ada. Tinggal lagi kewangan itu perlu diguna pakai secara berhemah dengan cara-cara yang macam padi balik. Kalau kita ada sawah, petani ni memang membanting tulang untuk negara. Granted. Tapi mengapa kita tidak boleh membantu mereka? Bukan mengatakan mereka tidak tahu bersawah ataupun tanam padi apa semua. Dia lagi ni, tapi menggunakan kaedah-kaedah yang tertentu. Targeted fertilizer, kurangkan in terms of subsidi for ni. Banyak cara dan menambah baik dan 3 kali 4 kali setahun daripada sekarang sekali 2 kali. So I think the approach has to be holistic. Tapi kalau kita kembali kepada food security, food sovereignty, I used to talk about it for some time. It is a good eventual aim ataupun objektif yang teratas sekali lah. Tapi buat sementara waktu ni, kalau kita tak dapat jamin makanan tersedia kepada rakyat, payah kita. And then we import, katakan ringgit kita jatuh. Inflasi kita import. Kos akan meningkat. Kos akan meningkat. Dulu pasal ayam ni. Mengapa ayam tu ada permasalahan? Ialah kartel apa semua. Tapi apa masalah besar? Is the input cost. Dedak ayam tu, harga tu naik lebih kurang 70-80%. And then kita import daripada Argentina, Brazil dengan Thailand. Kos penghantaran perkapalan naik 4 kali. Poultry tak boleh dah. Subsidi pun tak cukup. Soalan yang sama. Soal polisinya bagus, tetapi kita semacam ada hambatan bila nak melaksanakan. Prof akan tangani selepas kita berehat seketika.
bertempik puluhan tahun. Jadi saya berikan jaminan kepada pimpinan Sabah dan Sarawak dan beri mandat penuh kepada TPM Datuk Seri Fadilah. Ambil bidang kuasa ini dan selesaikan sedaya upaya, apa sahaja janji yang dimeterai, laksanakan. Ada yang memperolok, ini kerana kononnya jaminan sokongan GRS GPS. Saya jawab, itu ada. Tapi yang lebih penting ialah tanggungjawab pimpinan generasi kini adalah untuk melaksanakan sumpah setia dan janji bapa-bapa kemerdekaan kita. Saya setuju sangat dengan kebanyakan tuntutan pekerja bahawa tanpa rasa selesa di kalangan pekerja, tanpa membangunkan suasana persekitaran yang baik untuk pekerja, produktiviti tidak akan meningkat. Kalau tuntutan pekerja itu keterlaluan, maka pelaburan tidak akan sampai. Tapi kalau sikap pelabur-pelabur dan majikan itu terlalu mementingkan keuntungan sehingga mengenepikan kepentingan pekerja, maka tidak akan ada harmoni dalam negara. Jadi keseimbangan ini harus dipertahankan. Kita mahu pelaburan, kita mahu majikan mencatat keuntungan, tetapi kita juga mahu nasib pekerja dibela dengan baik. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Ikuti laporan harian 523 Langkawi setiap hari bermula 23 hingga 27 Mei 2023 dalam Selamat Pagi Malaysia dan Berita RTM. Hanya di TV1 saluran berita RTM dan rtmclick.rtm.gov.my. Kita bercakap soal sekuriti makanan dan nanti kalau ada kesempatannya Prof, kita nak kaitkan juga dengan ancaman krisis iklim ini. Tetapi saya gantung tadi satu soalan. Kedua-dua panel sekurang-kurangnya berada di studio bercakap soal kita polisi di atas kertas bagus tetapi pelaksanaan selalu saja terhambat. Apa sebenarnya isu sehinggakan pelaksanaan yang sudah diputuskan, sudah menjadi dasar pun tidak boleh dilaksanakan dalam konteks food security? Pada pendapat saya, memang kerajaan kita mempunyai dasar-dasar yang sangat bagus dan komprehensif, lengkap. Dari segi mencangkumi daripada pengeluaran, hiliran, huluan sampai ke hiliran. Okay. Untuk polisi untuk menentukan sekuriti makanan negara terjamin untuk jangka masa yang panjang, jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Okay. Tapi kadang-kala mungkin dari segi penilaian perlu dibuat selalu penilaian dari semasa ke semasa supaya dasar-dasar ini terbukti dapat dilaksanakan. Okay. Dan ini perlu melibatkan semua agensi-agensi yang berkait dengan sekuriti makanan negara. Yeah. Dan contohnya perlu selalu dibuat pemukiman untuk menilai apakah apa aktiviti ataupun objektif yang tercapai ataupun trust strategi yang telah tercapai dan apa yang dalam progres untuk pelaksanaan, okay, dan apa yang belum lagi tercapai. Dan ini perlu dinilai secara terperinci supaya dasar-dasar ini, matlamat setiap dasar dapat objektif
matlamat ataupun objektif setiap dasar ini dapat dicapai. Dan akhirnya keterjaminan makanan, dalam konteks perbincangan kita hari ini, keterjaminan makanan ini dapat dicapai. Contohnya pelan tindakan dasar sekuriti makanan negara 2021 hingga 2025. Kita hanya ada lagi lebih kurang 2 tahun setengah lagi untuk mencapai dasar ini. Sekurang-kurangnya kalau kita tak dapat mencapai 100%, sekurang-kurangnya kita boleh meningkatkan 10%, 20%, ada peningkatan pencapaian. Kerana kita dapati bahawa belanja banyak digunakan dan kita mempunyai contohnya tanah dan juga perbelanjaan telah dibelanjakan untuk melaksanakan dasar-dasar ini. Jadi sebab itulah kita perlu pastikan bahawa setiap dasar ini dapat dirancang dan juga dilaksanakan dan dipantau dari semasa ke semasa supaya ianya betul-betul mencapai objektif yang dirancangkan. Saya ingat saya Prof dan Datuk tidak ada Menteri Pertanian yang saya temu bual sepanjang pengalaman saya di pentas ini yang tidak bercakap tentang food security. Tak ada. Semuanya bercakap tentang itu. Dan saya sedikit menarik nafas lega apabila dasar keterjaminan makanan 2025 itu semenjak 2021. Tetapi kedengarannya seperti ia tidak akan mencapai matlamatnya. Dan saya yakin juga sewaktu ianya digubah, mereka tidak memetik data dari langit. Semuanya itu sudah ada foundationnya. Tetapi ialah macam RMK jugalah ada midterm reviewnya, tetapi tidak tercapai juga dalam kebanyakan RMK kita. Dan kita boleh memahami COVID. Kita boleh tahu cabaran-cabaran sebegitu. Dalam konteks mencapai 2025 ni, sejauh mana kita sebelum sasarannya? Datuk dah menggiling belum? Saya bagi pada Datuk dulu. Saya boleh tambah sedikit dalam ni. Bila kita buat kajian, kita nampak banyak agensi-agensi kerajaan yang ada kepada kementerian-kementerian yang berbeza-beza working towards keterjaminan makanan. Tetapi soalannya, ada tak they work together, consolidated? Saya rasa kemungkinan besar mereka ni bekerja dalam keadaan silo. So yang kiri tak tahu apa yang kanan buat, yang kanan tak tahu apa yang kiri buat. Ada banyak model-model yang terdapat di dunia yang kita boleh guna pakai secara yang integrated. Macam di South Korea misalnya. South Korea Korea Selatan mempunyai satu model yang cukup baik. Kooperatif dia bagus, agropolisi dia bagus, agrofinancing dia bagus, agrotech dia bagus, and then dia dikawal selia under satu body. So saya cuba mengutarakan the Food Security Agency lah. Kalau kita polisi, saya rasa lah beginilah. Polisi boleh ada keterjaminan makanan boleh disebut 10 juta kali, hatam 40 juta kali. Tetapi kalau kita tidak mempunyai specific action item, KPI dia. Kalau KPI dia macam tu je, tak boleh. Dia kena ada vision, mission, objektif tertentu, KPI tertentu. Adakah kita mempunyai perkara-perkara itu dalam jalan menuju keterjaminan makanan? Ataupun kedaulatan makanan macam saudara sebut tadi, yang on the eventual side lah. Bagi saya, we have to build capacity. Build capacity itu macam mana? Kalau kita mahu maju di dalam sesuatu bidang, kita lihat kepada negara-negara yang telah maju dalam bidang tersebut, tetapi mempunyai unsur kesamaan dengan Malaysia. Macam Korea Selatan ada unsur dia. Korea Selatan tahun 80 mid-80s 85 macam tu, dia kemajuan dia, development dia agak terbelakang kepada Malaysia. Tapi mereka memilih innovation. Kita memilih cheap manufacturing. Mereka memilih dan sebab tu Korea mempunyai PhD per capita tertinggi di dunia. PhD, kalau syarikatnya yang paling innovating ni Samsung. PhD, 50,000 PhDs in one company. Sebab dia keep on researching. Malaysia kita ada Mardi. Kalau kita lihat kepada Mardi, ada tak belanjawan ataupun bajet yang cukup untuk Mardi? Ataupun bagaimana belanjawan yang bajet yang telah diberi kepada Mardi diguna pakai? Adakah ratio dia
80% untuk gaji dengan emolument dan 20% untuk kajian, ataupun 80% untuk kajian dan 20% untuk gaji dan emolument. Kita kena tanya soalan-soalan begini. It's a difficult question to ask. Mungkin orang akan tersinggung. Tetapi kalau kita mahu melakukan sesuatu yang berbeza, kita tidak boleh melakukan benda yang sama dan expect the different result. Kita perlu melakukan benda yang berbeza. Sebab itu, bagi saya, polisi ataupun hala tuju kerajaan, good. Dia kata, okay, food security is a big item. Bagus. Itu one of the 7 trusts yang dipelopori oleh Anwar. Keduanya, importantly, even ministry name pun sudah ditukar. Dulu tak ada keterjaminan union apa, sekarang ni ada. Tapi are we waiting there? What's next? Yang ini perlu kita ada. So kita boleh adalah polisi banyak-banyak, tapi kalau kita tidak ada mempunyai kesinambungan understanding of all the agencies, banyak. I think more than 60 agencies yang perkiraan saya tu, more than 60 agency, Pharma, Mardi, Agrobank, itu ini banyak. Tapi are they working together? What is each other's role? So this is, and then lagi satu, Tuan Syed, food security ini merentas all verticals. Dia tak ada just agriculture. Dia ada teknologi, 4IR, ada ekonomi, ada financing, ada ni. So bagaimana perkara ini boleh ditadbir urus dengan baik, di mana dia merangkumi semua kementerian, bukan saja Kementerian Pertanian. So we need to think about that also. So I think kita banyak menulis tentang perkara ini, mengutarakan 10 trend yang diguna pakai negara-negara yang maju dalam bidang keterjaminan makanan ini. Dan kita boleh buat. Kita mempunyai tanah kita fertile. Alhamdulillah. Tapi kalau saya sebut hari ini, Chile pun kita, our SSI, Self-Service Sufficient Index, adalah 29%. Terlalu rendah. Rendah. So I think kita kena buat sesuatu perkara yang cukup drastik untuk menukar cara kita mentadbir urus pertanian dan keterjaminan makanan di Malaysia. Kita masih bersama juga secara dalam talian Fitri Amir juga bersama pada waktu ini. Kita mula beralih, Fitri, kepada 2 isu yang dibangkitkan, iaitu satunya berkait tentang 2025 ini yang telah pun digariskan sebagai sasaran. Kelihatannya seperti kita masih jauh daripada apa yang ingin disasarkan, dan juga soal pelaksanaan yang cantik di atas kertas tetapi tidak dapat dilaksanakan itu. Dari kacamata kedaulatan makanan, mungkin ingin kita dengar juga pandangan bagaimana sasaran yang pastinya tidak dapat dicapai menjelang 2025 ini. Apa yang boleh kita salvage supaya sekurang-kurangnya kita adalah buat tangan, ini isunya dan ini yang perlu kita lakukan sebenarnya, Fitri? Minta maaf, tadi saya terkeluar. Ya, saya tahu. Ikuti apa yang dibincangkan. Tapi soalan tadi tu saya fahamlah, maksudnya apa yang boleh kita buat dalam berapa tahun lagi 2 tahun berbaki sebelum 2 tahun. 2 tahun berbaki. Saya kira saya ada buat satu policy paper lah berkenaan dengan kita punya food sovereignty ni. Jadi sebenarnya kita tidaklah terlalu teruk lah. Kita tidaklah terlalu teruk negara kita ni, Malaysia ni. Bagi saya sebenarnya pertanian ini, dia kalau pertanian itu dia sesuatu yang risikonya kurang, kemudian untungnya tinggi, semua orang akan buat. Dia akan jadi dia akan inovasi itu dia akan banyak, dia akan ramai orang buat, kita boleh tingkatkan kita punya penghasilan makanan dan sebagainya. Tetapi masalah yang paling utama yang dihadapi oleh petani-petani ini sebenarnya, yang saya perasan apabila saya berbincang dengan mereka dan sebagainya, kadang-kadang dia bukanlah masalah untuk production tu mereka boleh sebenarnya untuk menghasilkan production tu. Chili berapa ramai usahawan-usahawan Chili lebih-lebih lagi apabila telah dibantu oleh Jabatan Pertanian yang saya kira telah membuat satu tugasan yang cukup baik. Mereka bantu dengan pelbagai cara lah, yang ada buat kaedah fertigasi, yang ada buat kaedah organik dan sebagainya.
Tetapi tiba-tiba mereka tidak dapat menjual hasil cili mereka ni. Kerana pencanggahan tadi, seperti mana yang Datuk sebut tadi, pencanggahan. Kerana tiba-tiba tanpa perbincangan dengan petani-petani ini, import cili yang berlebihan masuk. Lebih murah harganya. Jadi harga cili jatuh hampir separuh. Kawan saya seorang di Perak ni, di Perak Tengah ni. Dia tanam cili. Saya kata, sekarang buat apa? Sekarang ni saya bela kambing. Habis tu kebun macam mana? Kebun saya dah berhenti dah. Saya dah give up. Pasal apa? Kos cili ni. Dia kata paling lekeh pun kita kena ada RM4 lah harga. Tetapi sekarang harga yang dia masuk daripada Vietnam, kebanyakannya daripada Thailand, mereka menjual dengan harga RM3. Jadi macam mana kita nak meniaga? Jadi kadang-kadang benda ini seperti mana yang disebut tadi, dia tidak ada kelarasan. Kenapa kita benarkan import ni masuk lebih banyak? Fitri, saya nak tebak sikit di sinilah. Mungkin naif, tapi kedengarannya seperti ini permainan ekonomi yang melibatkan pemain-pemain, kita selalu menyebutnya sebagai kartel. Ini apakah kita akan berehat waktu ini? Okey, kita berehat dan saya akan berikan ruang ini kepada Fitri untuk memberikan pandangan. Kita berjeda terlebih dahulu. Saya sekali lagi tekankan, hebatnya pimpinan dan jemaah menteri sekarang. Tidak satu laporan setakat ini mengenai kecurangan oleh pimpinan Kerajaan Perpaduan dalam kegiatan ini. Dan ini sudah rekod dalam sejarah. Kalau orang tanya apa hebatnya Kerajaan Perpaduan, saya jawab, hebatnya kerana pasukan pimpinannya bertekad untuk hentikan kerusakan amalan yang runtuh nilai yang menyebabkan negara ini rugi dan dihina oleh dunia kerana amalan untuk memperkayakan diri dan menyalahgunakan kuasa. Ini bagi saya kejayaan hebat orang-orang di atas dan juga menteri di bawah. Setelah 60 tahun merdeka, tidak boleh dibebankan dan dihina sampai tidak ada air bersih untuk minum. Saya di Kelantan baru-baru ini. Dan sudah tahu masalah bekalan air di Kelantan itu parah. Di Sabah yang disebut oleh Ketua Menteri Haji Ji, bagaimana harus ada dana yang besar untuk menyelesaikan masalah air di Sabah. Tidak ada alasan untuk kerajaan tahun 2023 tak dapat memulakan program besar-besaran selesaikan once and for all masalah air. Ya, dia perlukan dana besar, dia perlu pinjaman, dia perlu sukuk, dia perlu bond. Itu masalah kita. Jangan bebankan kepada rakyat. Kalaupun perlu berbilion ringgit, kita mesti cari dan selesaikan tahun ini juga kerja program. Ini tak ada kena-mengena sama ada pilihan raya negeri atau tidak. Apa arti Kerajaan Perpaduan? Ini dia. Janji diterjemahkan. Bila? Sekarang. Jangan tangguh tahun depan. Sekarang kita cuba selesaikan. Okey, kita dalam minit-minit berbaki ni, saya berikan 1 minit kepada Fitri menjawab atau memberikan pandangan pada soalan saya. Dari konteks ekonominya, kita berdepan dengan cabaran ini tadi. Adakah ini mainan kartel?
Ini hari tu kita dah sembang dah pasal kartel ni dalam topik hangat kita. Ini 1 minit Fitri, berikan komen. 1 minit saja berbaki, silakan. Ya memang susah kita nak, nanti orang kata kita fitnah pula kan. Jadi tapi saya ambil satu contoh je lah apa ni finding daripada Malaysian Competition Commission MyCC itu memang dah mengatakan bahawa mereka mendapati ada 5 feed miller pengeluar apa ni makanan haiwan ni, ada 5 syarikat ni. Saya nak sebutkan nama syarikat sini. Yang apa ni mengatakan mereka ini berpakat dalam menentukan harga. Saya tak tahulah pertuduhan itu yang secara spesifiknya tapi sedikit sebanyak jika ada kartel ni dia ni black economy. Kalau dia orang tahu, dia tak jadi kartel lah. Jadi kalau kita kata sebut kartel, maksudnya dia jadi sama-sama lah. Jadi tapi bila ada finding daripada MyCC ni, kita patut mempersoalkan dengan lebih serius berkenaan dengan kartel. Ya, kita perlu 1 jam lagi untuk kita bercakap lebih lanjut tentang itu. 1 minit sudah berakhir. Saya beri 1 minit, Prof. Hala tuju kita ke depan food security. 1 minit. Ya, kita sebenarnya dari segi polisi kita mempunyai landasan yang betul. Dan dari segi security makanan kita tidaklah maknanya pada tahap seperti negara Afrika ataupun negara-negara yang kerjaan kita masih lagi maknanya efisien untuk memastikan rakyat negara kita mendapat makanan yang cukup berkualiti dan sihat dan sebagainya. Jadi ini pun kita kena bagi kredit kepada kerajaan kita yang punya. Tapi untuk jangka masa panjang, tambahan pula perubahan alam, perubahan cuaca, El Nino dan sebagainya. Ini kerajaan kita perlulah mengambil langkah-langkah yang positif untuk mengurangkan impak kesan negatif tentang cuaca, ancaman-ancaman yang dari segi keterjaminan makanan negara. Jadi sebab itulah kita pengalaman tentang contohnya El Nino dan sebagainya kita dah banyak kali 13 kali kita telah menghadapi, maka pengalaman telah berada dan oleh itu kerajaan perlulah maknanya dapat mengatasi masalah, memastikan keterjaminan makanan walaupun dalam situasi negara kita berada dalam ancaman. Ya. Satu perenggan je Datuk ada. Bagi saya rasa it is start high time tubuhkan Malaysian Food Security Agency yang khusus mengurus takbir tentang keterjaminan makanan di Malaysia. Bukan sahaja cantik tulisan dalam polisi, tetapi pelaksanaan yang perlu dipantau dari masa ke semasa, making sure that thing is implemented. Food security is a serious issue, it's a national security issue. Perlu diberi perhatian dan position yang sebegitu sebagai agenda national security. Kalau ada masanya kita ingin terus melobi idea-idea pelaksanaan ini, sebab nampaknya 2025 ni tak tercapailah kertas yang sudah digariskan itu seperti diungkapkan oleh kesemua panel. Saya ucapkan terima kasih Datuk Rais, Prof Rafi dan juga Saudara Fitri Amir bersama secara dalam talian. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum dan salam jumpa.